Salam PKK Aspirasiku. Selamat datang ke Politeknik Kota Kinabalu. Saya, Teknologis Koo Ken Eng selaku Ketua Unit Jaminan Kualiti akan memberikan taklimat tentang kualiti ISO dan akreditasi. Daripada taklimat ini, pelajar akan dapat tahu tentang visi dan misi Politeknik Kota Kinabalu serta fungsi unit jaminan kualiti dalam akreditasi program-program diploma anda. Selain daripada itu, pelajar juga akan mempelajari cara pencapaian program handbook diploma untuk memperolehi maklumat-maklumat program dalam sistem pembelajaran politeknik kita ini. Yang pertama, kita akan lihat kepada unit jaminan kualiti. Dalam unit jaminan kualiti, kita mempunyai penaung iaitu pengarah kita iaitu Teknologi Zainab binti Osman dan penasihatnya adalah Timbalan Pengarah Akademik iaitu Puan Hanum binti Awang. Saya selaku ketua unit akan mempunyai beberapa pegawai iaitu satu ialah pegawai pengurusan kualiti DH41 yang dipegang oleh Cik Nur Aisyah binti Hamid dan ditolong oleh pembantu operasi N11 iaitu Cik Muhammad Taufik Samtin bin Abdullah. Kita mempunyai pegawai dokumen dan data iaitu Puan Witi Palipin dan pegawai KPI dan PSPKK Puan Nazlin binti Muhammad Nawawi. Kita mempunyai pegawai akreditasi PKK iaitu Puan Mazliza Idani binti Mahmud dan juga pegawai kurikulum instruksional dan penilaian di bawah Puan Nur Hadayati binti Ismail. Di samping itu, Cik Nur Aisyah binti Hamidi ini juga memegang sebagai pegawai MS ISO 9001 dan juga pegawai pengurusan risiko dan peluang dalam unit jaminan kualiti. Di dalam unit jaminan kualiti juga kita menolong menyelaraskan Eksa PKK dan juga audit dalaman ISO 19001 serta di bawah untuk MQA dan juga ETEC. Politeknik Kota Kinabalu telah menerima pensijilan ISO 9001 semenjak tahun 2007 dan kita mempunyai setiap 3 tahun kita akan buat pensijilan semula dan pada tahun ini kita akan membuat pensijilan semula pada hujung tahun. Seterusnya kita akan lihat visi dan misi Politeknik Kota Kinabalu. Di dalam visi kita ada 3 misi yang menolong kita untuk mencapai visi kita. Kita lihat apakah visi Politeknik Kota Kinabalu, iaitu menjadi institusi kecemerlangan bakat TVET secara holistik dan manfaat. Dan apakah misi-misinya? Kita lihat misi yang pertama ialah kita memperkasa strategi dan inisiatif bagi melonjak Politeknik Kota Kinabalu ke arah kecemerlangan bakat TVET. Dan kedua, kita juga ingin memacu penjenamaan semula TVET menjadi pilihan utama untuk pelajar-pelajar kita. Dan yang ketiga ialah kita memantapkan kecemerlangan institusi selaras dengan perubahan masa kita. Di samping itu kita mempunyai maklumat strategi dan juga dasar kualiti itu untuk membolehkan Politeknik Kota Kinabalu mencapai visi dan misinya. Di bawah maklumat strategik kita mempunyai 7 strategik kita dan di bawah dasar kualiti kita mempunyai 3 dasar kualiti utama. Seterusnya kita akan lihat dokumen kualiti yang kita laksanakan yang mempunyai kaitan dengan pelajar-pelajar ataupun pelanggan kita. Iaitu yang pertama ialah di bawah dokumen PKK PKPP08 iaitu maklumat pelanggan. So daripada maklumat balas ini adalah maklumat balas daripada pelajar, iaitu kita ingin menerima sebarang maklum balas daripada bentuk aduan, cadangan penghargaan ataupun pertanyaan melalui 5 cara.
iaitu cara pertama atau kaedah pertama ialah secara lisan melalui telefon. Kedua, secara bertulis melalui surat rasmi ataupun fax ataupun melalui email. Atau cara ketiga iaitu pelanggan boleh datang sendiri ke pejabat unit komunikasi korporat kita. Dan keempat ialah melalui laman web PKK, di mana kita mempunyai satu aplikasi online iaitu menggunakan e-aduan. Dan yang terakhir iaitu melalui media sosial rasmi kita, iaitu melalui Facebook, Twitter dan Instagram. Jangan lupa like. Seterusnya kita mempunyai PPP 15, iaitu dokumen 15 yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran, terutamanya ialah kehadiran. So di sini kita amat pentingkan kehadiran anda dalam menghadiri kursus-kursus tersebut. Okay. Kita akan lihat implikasi kalau anda tidak hadir ke kelas. Yang pertama sekali kita ingat kepada kehadiran pelajar mestilah melepasi 80% kehadiran khusus untuk melayakkan pelajar memasuki peperiksaan akhir. Yang pertama. Yang kedua ialah jika kehadiran kamu dah kurang 90%, kita akan keluarkan surat peringatan yang pertama, iaitu surat peringatan ketidakhadiran oleh pensyarah kursus. Jika anda terus tidak hadir, kita akan keluarkan surat yang kedua, iaitu kehadiran kurang 80%, iaitu surat tunjuk sebab ketidakhadiran oleh ketua program ataupun ketua jabatan. Dan pelajar perlu mengumumkan surat tunjuk sebab ketidakhadiran ini dalam tempoh 7 hari daripada surat anda menerima surat tersebut. Okay. Dan yang terakhir, pada minggu ke-14 iaitu minggu terakhir, kita akan buat perkiraan terakhir kehadiran untuk memastikan di peratusan pelajar, kehadiran pelajar. Jika anda mempunyai kurang daripada 80%, pelajar akan ditahan daripada menduduki peperiksaan akhir. Ini merupakan dokumen-dokumen yang kita ada untuk pelajar. Seterusnya kita akan lihat tentang akreditasi. Apa itu akreditasi? Akreditasi bermaksud satu perakuan bahawa sijil, diploma atau ijazah yang dianugerahkan oleh sesebuah institusi pengajian tinggi telah mencapai tahap standard kualiti yang ditetapkan. Misalnya, kita boleh dapat dokumen tersebut untuk melihat dia dah terima akreditasi atau tidak melalui website MQA, melalui bahagian Malaysian Qualification Register. Dalam MQR ini kita akan search politeknik kita, iaitu Politeknik Kota Kinabalu. Kamu klikkan tersebut dan kamu akan lihat ini adalah program-program yang terdahulu dan yang terkini yang memperolehi akreditasi daripada MQA sedang ataupun daripada badan profesional. Akreditasi program pengajian Politeknik Kota Kinabalu terdiri pada dua lah. Satu melalui MQA, Agensi Kelayakan Malaysia secara sendiri, ataupun kita melalui badan profesional. Iaitu kita akan lihat MQA di bawah program-program di bawah MQA adalah DHM, DHR, DAT, DLS dan DPR. Manakala untuk program-program kejuruteraan, dia akan berada dalam Lembaga Kejuruteraan Malaysia lah, iaitu DKA, DKM, DEM, DTP, DEE, DTK dan DEP. Dan dalam badan teknologi, kita mempunyai Lembaga Teknologi Malaysia, iaitu di bawah MBOT, iaitu DBK. Dan untuk ukur bahan, kita juga mempunyai Lembaga Juruukur Bahan Malaysia atau RISM. Ini merupakan website MQA lah. So daripada sini Malaysian Qualification Agency merupakan satu agensi yang memastikan pelarasan
akreditasi untuk semua program berlaku di Malaysia. Okay, apakah implikasi kalau kita tidak patuh akreditasi? Yang pertama ialah masalah dalam proses pemindahan kredit sekiranya melibatkan pelajar ingin sambung pengajian ke peringkat lebih tinggi, iaitu contohnya anda mengambil diploma, anda ingin menyambung belajar kepada peringkat sarjana muda. So jika tidak punya akreditasi, kredit pemindahan kredit ini adalah agak sukar, ya. Yang kedua ialah kesukaran pelajar dalam melanjutkan pelajar di institusi tempatan dan juga luar negara kalau kita tidak mempunyai akreditasi ini. Dan yang ketiga, pelajar tidak boleh diterima bekerja di perkhidmatan awam. Dan yang keempat, pelajar tidak layak mendapat bantuan kewangan. Untuk akreditasi ETAC, iaitu dari bawah Lembaga Jurutera Malaysia atau BEM, badan yang mengakreditasikan Majlis Akreditasi Teknologi Kejuruteraan, iaitu ETAC. Yang ini telah dilaksanakan disebabkan oleh penggunaan akta kita. Dalam Akta 138, Akta Pendaftaran Kejuruteraan 1967, yang menyatakan pindaan ini seseorang berkelayakan Inspector of Work IOW yang bekerja membantu jurutera profesional wajib berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia. So jika anda mempunyai satu diploma kejuruteraan, anda perlu wajib berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia ini. Barulah anda boleh bekerja bersama jurutera profesional. BEM hanya akan mengiktirafkan IOW atau Inspector of Work ini sekiranya program berkenaan mendapat pengiktirafan daripada ETAC. Kalau dia tidak ada daripada pengiktirafan ETAC, dia tidak boleh berdaftar IOW ini melalui Akta 138 dengan BEM. So kita lihat lagi Section 3 Subsection 1 Akta 679 menerangkan ketidakpakaian Akta 679 ke atas akta sedia ada yang seperti Akta 138 yang telah memperuntukkan wasa akreditasi. So di sini menunjukkan setiap program diploma ini mesti mempunyai akreditasi. Kejuruteraan ini mesti mempunyai akreditasi ini. Program-program kejuruteraan Politeknik Malaysia telah tamat tempoh akreditasi MQA pada 2019 dan kita telah melaksanakan akreditasi semula melalui ETAC mulai 2019. Apa kelebihan ETAC kepada pelajar dan institusi? Yang pertama ialah menjaminkan bahawa program diploma yang ditawarkan memenuhi standard yang tinggi yang ditetapkan oleh ETAC Council dia. Dan satu lagi yang membolehkan pelajar melanjutkan pengajian di institusi tempatan dan luar. Disebabkan oleh Dublin Accords kita, yang diploma kamu adalah setaraf dengan diploma di luar negara. Yang ketiga, pelajar kejuruteraan atau kejuruteraan diploma yang telah graduate boleh diterima sebagai jurutera kejuruteraan ataupun Inspector of Work yang berdaftar dengan BEM. Kalau kita tidak ikut atau tidak patuh kepada akreditasi ETAC ini, apa akan berlaku? So, graduan diploma kejuruteraan Politeknik tidak boleh berdaftar sebagai IOW dan seterusnya tidak dibenarkan mempraktikkan amalan kejuruteraan dalam pekerjaan dia. Maksudnya diploma kamu tidak boleh bekerja sebagai technician ataupun pembantu jurutera lah. Yang kedua, jika pelajar akreditasi ini tidak dipatuhi, pelajar tidak boleh diterima bekerja di bawah perkhidmatan awam, tak bekerja dengan kerajaan lah. Yang ketiga, dan bila semasa kamu belajar tidak akan dapat bantuan kewangan lah. Maksudnya kita tidak dapat PTPTN. Kita lihat seterusnya. So di situ ialah di bawah kenapa kita terpaksa lakukan, sebab dia merangkumi dalam akta, iaitu undang-undang negara kita.
So kita terpaksa mengikuti apa yang terpatut. Seterusnya, yang ini di bawah Lembaga Teknologi Malaysia, iaitu TTAC. Okay, kita mempunyai Lembaga Teknologi Malaysia lah. Okay, dia lebih kepada badan yang menerjui atau mengakreditasikan teknologi dengan teknikal. Tadi Lembaga Kejuruteraan Malaysia lebih kepada engineering, iaitu kejuruteraan. Yang ini lebih kepada teknologi. Okay. So dalam Akta 768, Akta Teknologis dan Juruteknik 2015, Dasar Sains Teknologi dan Inovasi Negara DISTIN, iaitu membangunkan, memupuk dan mengilap bakat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi, STI inilah. Okay. So daripada akta ini, lembaga teknologis itu terhasil dan kita akan mengikuti, cuba mencari bakat-bakat teknologis ini. Okay. So program-program teknologi Politeknik Malaysia telah tamat tempoh akreditasi MQA pada 2018 dan secara tidak langsung atau secara langsungnya kita wajib memohon akreditasi semula, iaitu melalui TTAC. Okay. Kalau tidak patuh, keadaan dia pun agak sama macam TTAC. Yang pertama, dia tidak boleh daftar sebagai profesional ikhtisas lah dalam mempraktikkan amalan teknologi dan teknikal. Dan yang kedua, tidak bekerja dengan pihak perkhidmatan awam. Dan ketiga, tidak layak mendapat bantuan kewangan. Alright. So itu merupakan tiga akreditasi yang besar lah. Untuk RSM, dia mempunyai akreditasi daripada Royal Institution of Surveyors lah. Okay. So dia mempunyai kaedah yang sama juga. Okay. Seterusnya ialah maklumat program pengajian. So di sini adalah program handbook PKK. So anda boleh memperolehi program handbook ini melalui QR code yang dipaparkan ataupun melalui sistem SPMP kita. Alright. Di dalam SPMP kita mempunyai pull down menu di sebelah kanan kita, dan di situ akan menunjukkan program handbook di situ secara maya, dan kamu boleh download tu secara e-book. Okay. Ataupun kamu ambil QR code kamu scan sahaja bahagian ikut jabatan masing-masing lah. So kita akan terus kepada website tersebut dan kamu boleh peroleh program handbook program anda. Okay, terima kasih untuk perhatian anda. Saya ingin mengucapkan sekali lagi tahniah kerana anda telah menerima untuk menjadi pelajar Politeknik Kota Kinabalu dan menjadi warga Politeknik Kota Kinabalu. So salam PKK aspirasiku daripada saya, Teknologi School Kian Eng. Sekian, terima kasih.